Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, berjumpa saya lagi, Cikgu Yepi, di dalam video chapter 8 Random Variables. Subtopik terakhir, kita akan pergi kepada subtopik terakhir. Okey. So, jom kita jump kepada nota kuliah kita. So, kita lihat kepada learning outcome kita untuk subtopik ini. Kita akan belajar bagaimana untuk mencari mean dan juga variance. And then how to determine the probability from a probability density function. Okay, so kita lihat yang pertama iaitu expectation means of continuous random variable function. Okay, saya highlightkan. So expectation bagi continuous random variable. So ada formula dia lah kan. Sama juga seperti dengan discrete random variable. Untuk mendapatkan dia punya expectation adalah summation of x darabkan dengan px equal to x. Itu untuk discrete. Tetapi untuk continuous adalah ex, kalau kita dapatkan ex adalah kita integrate daripada negative infinite kepada infinite, tetapi function yang kita dapat tu darabkan dengan x, dx. Itu kalau kita nak cari ex. Okay. Bagaimana kalau kita nak mencari ex squared? Okay. So ex squared, so bermaksud dia akan jadi kita integrate daripada negative infinite kepada infinite. Kalau tadi untuk dapatkan ex darabkan dengan x, kalau untuk ex squared bermaksud kena darabkan dengan x kuasa 2, darabkan dengan fx with respect to x. Okey. So itu yang pertama, formula untuk mencari mean atau ex ataupun ex squared. Okey. Dan seterusnya yang B, egx bermaksud ada function lain. So macam mana nak buat adalah kita darabkan integrate daripada negative infinite kepada infinite, function gx tersebut didarabkan dengan function fx with respect to x. Itu kalau diminta untuk cari egx. Manakala untuk cari eax plus b, so bermaksud linear function tu ax tambah b tu kita perlu darabkan dengan function yang kita dapat tu. So kaedahnya sama, integrate daripada negative infinite kepada infinite. Okey. So kemudian itu expectation ataupun mean. Sekarang kita lihat kepada variance of continuous random variable. Okey. So kita recap balik, dalam discrete random variable pun ada formula kan, iaitu ex squared minus ex to the power of 2. Okey. So sama juga untuk variance bagi continuous. Okey. So formulanya tetap sama, iaitu var x is equal to ex squared minus ex to the power of 2. Dan kalau nak cari standard deviation, kita hanya square rootkan hasil variance yang kita dapatkan tadi. Okey, so ni properties yang kamu perlu tahu. Sama juga seperti properties untuk discrete. So kalau variance constant, kita akan dapat 0. Okey, kalau variance ax, dia akan jadi a squared variance x. Dan sekiranya var ax plus b, so kita akan separatekan dia jadi a squared var x. Var b tu akan jadi 0 sebab var constant akan dapat 0. That's why dia tinggal a squared var x saja. So kita jump kepada example yang pertama terlebih dahulu. Ya, baiklah, mari kita lihat pada example yang ke-20. Okay. So the continuous random variable x has probability density function fx where fx is equal 1 over 20 in bracket x plus 3 dan range-nya adalah in between 0 and 4. Okay. Otherwise adalah 0. So maksud tempat lain tak ada function 0 lah. Okey. So soalan pertama diminta untuk kita mencari ex. Okey. So ex, so kita kaitkan dengan formula tadi, kita tulis formula dahulu. So ex bersamaan dengan integrate from negative infinite towards infinite x time fx with respect to x. Okey. So sekarang ni kalau saya buat satu number line, okey. So kita bermula daripada negative infinite dan berakhir pada infinite. Dan di tengah-tengah kita ada 0 and 4. So bila kita masukkan function, yang ada function hanyalah di antara 0 dengan 4, iaitu 1 over 20 in bracket x plus 3. Untuk kawasan yang lain tiada function 0. Okay. So that means untuk dapatkan ex, saya perlu integratekan daripada negative infinite kepada 0. Kepada 0 dengan functionnya adalah 0. 0 darabkan dengan x, darabkan dengan x. So x mesti ada di hadapan. So x darab 0 with respect to x, tambah 0 to 4
x time with fx. So function pada 0 hingga 4 adalah 1/20. Okay, 1/20 in bracket x plus 3 with respect to x. Okay, darabkan. So and then plus daripada 4 towards infinity, iaitu 0 function with respect to x. Okay, so jangan lupa ada x di hadapan dia, kita kena darabkan. Okay, so itulah yang dimaksudkan dengan ada x di hadapan ni. So setiap kali kita membuat proses integrate, ada x didarabkan dengan function tersebut. Okay, so kat sini saya teruskan lagi, akan dapat 0. So integrate, ni saya perlu expand dahulu. Saya keluarkan 1/20. So 0, 4. So x squared plus 3x with respect to x plus 0. Okay, and then mulakan proses integrate 1/20. So in bracket, so x to the power of 3/3 plus 3x squared over 2. Okay, dengan intervalnya adalah 4, 0. Okay, dan kita boleh subkan value of 4 dengan value of 0. So kita akan dapat 1/20 in bracket, iaitu 64/3 plus 24 minus with 0. Okay, so mengikut pengiraan saya akan dapat EX bersamaan dengan 34/50. Okay, itu yang pertama untuk EX. Okay, mudah saja. Okay, so seterusnya kita nak dapatkan apa? B iaitu E to X plus 5. Okay, so soalan B, kita nak cari E to X plus 5. So sebelum saya nak selesaikan, saya boleh apply properties of expectation. Okay, so saya akan gunakan properties, dia akan jadi 2EX plus E5. Okay, so 2EX lah, tapi E constant akan menjadi 0. So akan tambah kosong. So dan EX kita dah cari pada soalan yang pertama tadi, iaitu 3/4/15. So bermaksud 2 darabkan dengan 3/4/15. Oh, maafkan saya, ada pembetulan sikit. Okay, E5 akan dapat 5. Bukannya var constant. Var constant baru dapat 0, maafkan saya. So E constant akan dapat constant tersebut. So 2 darab 3/4/15 tambahkan dengan 5. So hasilnya saya akan dapat 1/43/15. So itu untuk soalan B. Okay, kita teruskan lagi untuk soalan seterusnya. So, soalan seterusnya adalah soalan C. Okay, soalan C dia nak apa? EX squared. Okay, soalan C inginkan EX squared. Okay, so, saya tulis C EX squared. So kalau ikut formula tadi, kita akan integrate daripada negative infinite kepada infinite. So x squared darabkan dengan fx with respect to x. Okay, sebab kita nak cari x squared, that's why kita kena darabkan dengan x kuasa 2. Okay, so kalau mengikut kita punya number line tadi, so bermaksud saya akan integratekan daripada negative infinite kepada 0, 0 function, darabkan dengan x kuasa 2 with respect to x. Okay, then tambahkan daripada 0 hingga 4. So x squared darabkan dengan function dia, iaitu 1/20 in bracket x plus 3 with respect to x. Tambahkan lagi daripada 4 ke infinite, tetapi tiada function with respect to x, tapi still kena darab dengan x squared, sebab formula dia kan. Okay, so yang depan belakang ni confirm kosong, so saya akan integratekan yang di hadapan ni saja. So saya akan keluarkan 1/20, and then yang dalam tu saya akan expandkan, so dia akan dapat x to the power of 3 plus 3x squared with respect to x. Okay, so belum integrate lagi, kita baru expand saja. Okay, and then baru kita mulakan proses integrate. So 1/20, so integrate x cube dapat x to the power 4/4 plus 3x cube over 3. So dengan intervalnya adalah 4, 0. Okay, yang mana kita boleh simplifykan, kita simplifykan. 3 divided by 3 is 1. Okay,
And then so kita masukkan value, masukkan value. So saya akan dapat 1 over 20 in bracket 64 plus 64 minus with 0. Okay, so the final answer saya akan dapat 32 over 5. Okay, simple as that. Okay, so kita teruskan lagi untuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan D. Soalan D nak EX squared plus 2X minus 3. Okay, mudah je, kita dah ada maklumat semua, kita tinggal gunakan saja. Okay, so soalan D dia nak E in bracket X squared plus 2x minus 3. So apa yang saya boleh buat dekat sini, saya akan apply properties. So dia akan jadi E x squared plus 2EX minus E3. Okay, simple as that. Okay, so EX squared kita dah cari tadi, iaitu yang ni 32/5. So kita ambil nilai dia. So 32 over 5 plus 2 times EX. So EX kita tadi adalah 34 over 15. Okay, so 34 over 15. So masukkan saja 34 over 15 minus dengan E3. So E constant akan dapat constant itu semula. So dapat constant semula dapat 3. So selesaikan, masukkan value dalam calculator. So kamu boleh selesaikan dia dapat 119 over 15. So this is our final answer. So simple saja untuk mencari mean bagi continuous random variable. Okay, kita lihat pada contoh yang seterusnya, iaitu example 21. So the continuous random variable x has probability density function where fx is equal to x minus s over 8, s over 8 for domain x greater than equal to 0 less than equal to 4. Okay, so untuk mudahkan kita buat number line lah. Okay, so kita ada bermula daripada negative infinite dan berakhir pada infinite. So di antaranya ada 0 and 4. Okay, tetapi untuk kawasan yang pertama iaitu x less than 0, kita tiada kat sini kawasan pertama. So tiada function, 0 function. So di antara 0 dengan 4 iaitu functionnya adalah x over 8. So kita masukkan x over 8. And then untuk x greater than 4, so kita ada 0 function juga. So bermaksud tiada function. Okay, so selepas kita dah labelkan tu, memudahlah untuk kita buat soalan yang seterusnya. So sekarang ni kita lihat pada soalan yang pertama. So kita nak dapatkan find EX. So mudah saja, macam contoh sebelum ni. So EX bersamaan dengan, okay, so integrate from negative infinite towards infinite x time with fx with respect to x. Okay, so negative infinite kepada 0 adalah 0 lah kan. So negative infinite kepada 0, x times 0 with respect to x plus 0 to 4, functionnya adalah x over x, darabkan dengan x, jangan lupa, with respect to x, plus 4 towards infinity, x darabkan dengan 0 function with respect to x. Okay, so mudah saja. Okay, so yang depan ni confirm 0, dekat belakang pun confirm 0. So yang ni 0 sebab darabkan kosong kan. Yang ni pun kosong. So kita hanya integrate yang di tengah-tengah sahaja. So sebelum kita nak integrate, saya expand dahulu, dapat x cos 2/8. So 1/8 saya bawa keluar. So 1/8 0 to 4 x squared with respect to x. Okay, so apa yang saya boleh lakukan di sini, saya akan mulakan proses integrate, iaitu x to the power of 3 over 3 dengan intervalnya adalah 4, 0 dan ada 1/8 di luar. Okay, so masukkan value, kamu akan dapat 1 over 8 in bracket 64 over 3 minus 0. So the final answer you will get 8 over 3. Okay, kita lihat pada soalan yang B. Soalan B dia nak cari EX squared. Okay, so kita nak cari EX squared, mudah saja, nak pelajar. So EX squared formulanya integrate from negative infinite towards infinite.
x squared times fx with respect to x. Okay, so maksud kita akan darabkan dengan x kuasa 2 untuk function dia. So memandangkan mengikut kita punya timeline tadi, di antara negatif infinite ke kosong tiada function dan 4 ke infinite pun tak ada function, maksud kita akan integrate di antara kosong dan 4 saja. So saya yang kosong tu saya tak tunjukkan penyeraan dia. So saya ambil terus direct kepada 0 to 4. Okay, x squared darabkan dengan function di tempat tersebut iaitu x over 8 So x over 8 with respect to x. So saya boleh mulakan proses integrate. Kita akan dapat x cube over 8 with respect to x 0, 4. So kalau anak pelajar nak keluarkan 1/8 pun boleh saja keluarkan 1/8, and then baru kita integratekan. So dapat x kuasa 4/4 dengan limit dia adalah 40. So masukkan value, kita akan dapat 1/8 in bracket 64 minus 0. So the final answer is 8. Okay, 8. Okay, itu untuk soalan B. Kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C nak apa? Okay, soalan C dia minta untuk mencari variance of x. Variance of x. So untuk mudah, saya tulis kat sini lah. So variance of x untuk soalan C. Okay, formula untuk variance iaitu variance is equal to ex squared minus with ex to the power of 2. So kita dah ada ex squared. Apa nilai ex squared kita tadi? So kita ambil sahaja. So ex squared kita adalah 8. 8. So kita tulis 8 pada kita punya jalan kerja. So 8. Dan kita punya ex squared tadi adalah, ex kita adalah 8 over 3. So 8 over 3. So 8 minus with 8 over 3 to the power of 2. Okay, so masukkan dalam calculator. So kamu akan dapat the value of the variance is 8 over 9. Okay, simple as that. Okay, so kita proceed kepada soalan seterusnya, soalan D. Soalan D dia minta apa? Standard deviation of x. So dia nak cari standard deviation. Okay, soalan D adalah standard deviation. Okay, standard deviation. Standard deviation bersamaan dengan square root of variance of x. So kita dah dapatkan value of variance tadi iaitu 8 over 9. So maksud kita tinggal square rootkan saja. Okay, dia akan jadi square root of 8 over 9. So kamu akan dapat the value is 0.943. Okay, mudah je. Sebab kita dah ada maklumat, kita tinggal guna je. Okay, last one. So last one, the last question for today. So the question is E, variance 3x plus 2. Okay, variance 3x plus 2. Salin-salin dahulu. So, sekejap So, variance 3x plus 2. Okay, so kat sini kita boleh apply properties terlebih dahulu. So, dia akan jadi var 3x plus var 2. Okay, and then apabila kita apply, dia akan jadi 3 squared var x. Ini properties. Var constant akan dapat 0. So, var constant akan dapat 0. So, semudah itu saja. So, kita akan dapat 9 var x. Okay, nilai variance tadi kita dah dapat iaitu 8 over 9. So, kita tinggal guna saja nilai variance kita iaitu 8 over 9. So, 9 darabkan dengan 8/9. So, the final answer is 8. Okay, so semudah itu saja untuk example yang kedua. Okay, ataupun example 21. So, yang DIY 7 ni para pelajar boleh cuba sendiri. Okay, mudah saja, ikut saja step-step yang saya telah tunjukkan tadi. Okay, dengan ini maka berakhirlah topik 8 kita iaitu random variable. Kita belajar ada dua jenis random variable iaitu discrete dan juga continuous. So, tadi kita dah belajar macam mana untuk mencari mean dan juga variance bagi continuous random variable. So, saya harap para pelajar sudah tahu bagaimana untuk mencari mean menggunakan formula dan juga variance menggunakan formula. Okay, so kita berjumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.